asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya fattahu ya fattah ya alim ya alim. وبك نستعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur kepada Allah ya. Hari ini hari Khamis bersamaan 11 hari bulan Februari 2021. Pengajian pukul 8.30 pagi iaitu perbahasan asas nahwu shorof melalui kalimah surah As-Sajdah. Saya jawab lagi salam ibu-ayah ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ibu Faridah, Ibu Nursidah, Ibu Siti Jumarah, Ibu Zaibi, Ibu Bahariah, Majid Rizan, Majid Sharifah Kharijah, Ibu Maryam, Kak Hana dan yang lain-lain. Alhamdulillah. Ibu Wan Indon, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cek dulu ibu ada tak yang belum mute lagi. Kejap ya. Okey, ibu saya mute ya, ibu saya. Okey. Okey dah, alhamdulillah. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, betul kan kita memang semalam hari tu semalam ataupun kemarin kot. Semalam ayat 8 kan. Hari ni ayat 9 kita dah masuk separuh kan ibu ayah, sampai min ruhih, betul? Betul tak kita dah sampai min ruhih. Kita sambung hari ni wa ja'ala. Kemarin lupa saya. Betul ya. Okey, hari kita masuk wa ja'ala ayat 9 wa ja'ala ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Sadaqallahul azim. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala terus pada wa ja'ala. Jadi untuk ayat 9, siapa yang nak tengok yang belakangnya, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhi, kena tengok video syarah untuk ayat 8. Kerana video syarah ayat ke-8 saya ada masuk ayat 9 sikit ya. Wa ja'ala, waw tu waw apa ibu ayah? Waw tu waw apa? Waw itu adalah waw ataf ya. Waw tu adalah waw ataf, betul ya. Waw tu waw ataf, masya-Allah tabarakallah. Wa ja'ala, ja'ala adalah fi'il madhi. Ja'ala fi'il madhi buaya sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Sulasi mujarrad ke sulasi mazid fi? Mujarrad ke mazid fi? Mujarrad maksudnya semata-mata ya. Okey. Ulang lagi buaya, kita ulang lagi dan lagi. Sulasi mujarrad yang kita belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama sebelum ni, ada berapa bab kesemuanya untuk sulasi mujarrad? Keseluruhan ada berapa bab? Ada 6 bab ya, ada 6 bab. Jadi ja'ala daripada bab apa? Fa'ala yaf'alu ke fa'ala yaf'ulu ke fa'ala yaf'ilu? Agak-agak ibu ayah.
Fa'ala yaf'alu ke fa'ala yaf'ulu ke fa'ala yaf'ilu. Okey. Apa kata, cuba ibu ayah nak confirmkan, cuba cari dalam kamus teknik mudah. Ada tak dalam kamus teknik mudah, kamus teknik faham dan hadam? Cuba tengok ada tak? Saya tak ada buku bersama saya rasa ada kat situ. Cuba tengok. Ada tak? Jim, Ain, Lam. Lepas tu tengok dia fi'il mudhari' dia macam mana. Kita tak boleh main teka je. Kita kena tahu. Saya tahu dia punya fi'il mudhari' macam mana, tapi saya nak latih ibu ayah tengok kamus. Cuba ibu ayah tengok. Ada tak? Jim, Ain, Lam. Dia bukan. Kalau dia bagi tu maksud apa ibu ayah ya? Tengok kamus. Muka surat 85 Ibu Salamah. Okey, muka surat 85 cuba ibu ayah buka muka surat 85. Okey, ada. Okey, ada muka surat 85 betul, masya-Allah. Jadi fi'il mudhari'nya macam mana ibu ayah? Fi'il mudhari'nya adalah yaj'alu. Ja'ala yaj'alu. Ibu ayah buka tak? Jangan tak buka ya. Kita bukan buka buku teknik ni masa malam je. Siang-siang pun ada rezeki kita buka juga. Okey. Jadi ja'ala yaj'alu, fa'ala yaf'alu. Ibu ayah ya. Okey. Dia fi'il madhi. Tak kira lah fi'il madhi ke, fi'il mudhari' ke, fi'il amar, mesti ada fa'il. Ini fi'il ma'ruf ya. Mesti ada fa'il. Mana fa'il pada ja'ala? Fa'ilnya zahir ke mustatir ibu ayah? Fa'il kepada ja'ala zahir ke mustatir? Itu dulu. Zahir ke mustatir? Mustatir, betul. Mustatir apa dhamirnya? Dhamir huwa. Bukan hu ibu, huwa. Dhamir huwa ya. Dhamir huwa. Dalam ja'ala ada dhamir huwa, betul. Dhamir huwa tu yang dalam ja'ala ni ada dhamir huwa, dalam ja'ala kita tak nampak. Okey, maka dhamir huwa yang tak nampak dalam ja'ala tu kita panggil dhamir apa? Dhamir marfu' ke, mansub ke, majrur. Dia dhamir tu jadi fa'il tu dalam dia. Ja'ala tu dalam dia ada dhamir huwa, huwa tu jadi fa'il, fa'il mesti marfu'. Betul ibu ya. Jadi dhamir marfu'. Cumanya dia dhamir marfu' apa? Dhamir marfu' muttasil ke munfasil? Dia adalah dhamir marfu' muttasil, bukan munfasil Tuan Haji Wahab. Muttasil. Kalau dhamir marfu' munfasil mesti nampak. Huwa tu mesti nampak. Contohnya huwa Ahmad, huwa muallim. Itu dhamir marfu' munfasil. Tapi kalau muttasil, dhamir marfu' muttasil memang kita tak nampak. Pasal apa? Dia memang tersembunyi dalam fi'il. Dhamir marfu' ada dua, satu muttasil, satu munfasil. Sama-sama. Dhamir marfu' muttasil dia mesti tak nampak. Dia mesti mustatir. Pasal apa? Pasal biasanya dia jadi fa'il. Fa'il kepada satu fi'il. Tapi kalau dhamir marfu' munfasil, dia memang kita nampak. Huwa tu jelas nampak tulisan huwa tu. Boleh ya, insya-Allah. Okey, apa lagi yang kita boleh bahaskan? Ja'ala pergi dia sahih ya, dia sahih. Habis. Wa ja'ala lakum. Lakum tu lam huruf jar. Lam tu huruf jar, maka kum tu dhamir apa ibu ayah? Lam tu huruf jar. Lepas jar mesti majrur. Maka kum tu adalah dhamir majrur muttasil. Dia adalah dhamir majrur muttasil. Okey. Lakum dhamir majrur muttasil. Siapa nak try tasrifkan? Tak apalah. Saya pun tak dapat nak dengar pasal ada masalah speaker ni. Biar saya buatlah ya. Buat masa ni saya tak dapat nak dengar ibu ayah punya ni pasal speaker laptop ada masalah. Jadi ibu ayah dengar saya buat ya. Tasrif dia daripada kotak pertama. Lahu, lam digabungkan dengan huwa jadi lahu. Lahu, lahuma, lahum. Laha, lahuma, lahunna. Laka, lakuma, lakum. Laki, lakuma, lakunna. Li bagi saya, li bagi kami, lana.
Itu ya. Jadi lakum di sini kotak yang ke-9. Kenapa dibaca lakumus sam'a tu? Kerana nak menyambung pada sin tu. Kalau mim pun mati, sin pun lam pun mati, sin tu sabdu, macam mana kita nak baca kan? Maka mim tu dibariskan baris depan. Lakumus sam'a ya. Okey, wa ja'ala lakum. Ibu ayah semalam ada saya bagi tahu, semalam ataupun kemarin saya ada bagi tahu kalau huruf jar dan juga majrurnya dia mesti ada apa. Cuba sebut istilah yang saya bagi tu, yang ibu ayah dah salin hari tu. Jar majrur dia mesti menjadi apa kepada apa. Dia mesti menjadi muta'alliq. Jar majrur akan muta'alliq, akan bergantung kepada sesuatu tempat bergantung. Tempat bergantung kita panggil muta'allaq. Jadi lakum akan muta'alliq kepada mana muta'allaq dia? Fi'il ja'ala. Kena tak kita kata? Kena tak? Dan dia telah menjadikan kepada kamu. Kita kata kepada kamu tu kita gantungkan perkataannya kepada dia telah menjadikan. Kena tak? Dia telah menjadikan kepada kamu semua. Sesuai tak ibu ayah? Jadi syaratnya kena sesuai lah. Kalau tak sesuai tak boleh lah. Kena sesuai. Sesuai ke tidak? Sesuai. Bila sesuai maksudnya maka lakum itu jar majrur dia muta'alliq kepada ja'ala. Saya tahu perbahasan ini ramai lagi yang belum faham. Tapi ibu ayah untuk jar majrur dia jadi muta'alliq kepada muta'allaq ni, siapa faham dah faham alhamdulillah. Siapa yang belum faham dengar lagi dan lagi insya-Allah ya. Okey, kemudian as-sam'a, nampak? Ibu ayah, adakah mesti ke selepas fi'il fa'il mesti terus maf'ul bihi? Mesti ke fi'il fa'il terus maf'ul bihi? Mesti ke macam tu? Tak semestinya. Macam sekarang contoh. Macam sekarang ni kan. Wa ja'ala. Tak semestinya. Wa ja'ala ada lakum dulu. Ada lakum baru as-sam'a maf'ul bihi dia datang. Dia telah menjadikan kepada kamu apa yang dia jadikan, apa yang Allah jadikan. As-sam'a. As-sam'a ni jadi maf'ul bihi. Okey, boleh buat ya? As-sam'a tu dia adalah asalnya dia masdar kepada sami'a yasma'u, masdarnya sam'an. Ketika mana dia datang dalam susunan madhi, mudhari', masdar, maka kita baca sam'an. Tapi di luar daripada susunan madhi, mudhari', masdar, macam sekarang ni, okey, dia datang sebagai maf'ul bihi. Dia tetap baca baris atas tapi dengan ada alif lam lah kat sini. Tapi sebagai maf'ul bihi. Okey. Jadi as-sam'a isim mufrad ke musanna ke jamak? Boleh. Kalimah as-sam'a isim mufrad ke musanna ke jamak? Dia adalah isim mufrad. Isim mufrad ketika mana dia nasab dengan apa ibu ayah? Betul, mufrad. Dia nasab dengan apa ibu ayah? Nasab dengan fathah. Maka oleh kerana itu as-sam'a dia nasab dengan fathah. Oleh kerana itu as-sam'a kita sebut dia maf'ul bihi. Dia maf'ul bihi, dia isim mufrad. Isim mufrad ketika mana dia maf'ul bihi mesti nasab. Bila isim mufrad dia nasab dengan fathah gitu. Okey, jelas ya? Wal absara. Waw tu waw apa ibu ayah? Waw tu adalah waw ataf. Waw ataf maksudnya hubungan sebelumnya ada kaitan dengan selepas. Hubungan selepasnya ada kaitan dengan sebelumnya. Okey, selepasnya apa? Al-absar. Maksudnya Allah Ta'ala telah menjadikan pendengaran saja ke? Tidak, Allah Ta'ala menjadikan pendengaran, menjadikan penglihatan. Okey. Al-absar. Okey, penglihatan. Sekejap ya ibu ayah. Kita tengok kalimah al-absar. Okay, kita memang dia jamak kan? Jamak tapi kita tengok kejap kamus. Dia memang jamak tu tapi kita tengok kamus kejap ya.
Okey. Dia memang jamak kepada basar ya, jamak kepada basar. Cuma kalau kita nak tengok kenapa as-sam'a tu mufrad, al-absar tu jamak kenapa? Itu kita tak bincang sekarang lah, itu kena bincang dalam tafsir. Dalam tafsir baru kita belajar. Oh kenapa al-absar itu jamak? Kenapa as-sam'a tak baca dengan jamak? Ibu terfikir tak ibu ya? Kenapa as-sam'a singular mufrad tapi al-absar dengan jamak? Kita terfikir tapi jangan kita tafsir sendiri. Kita kena tunggu kepada dia punya tafsiran dia nanti. Sekarang bukan masa untuk tafsir, sekarang ni masa untuk nahwu sorof saja. Boleh boyah ya. Di situ kita akan datang apa? Akan datang persoalan. Bila sebelum kita belajar lagi tafsir, kita dah timbulkan persoalan, kenapa? Bila tafsir nanti, bila diterangkan, baru kita akan ingat insya-Allah. Satu penting sebelum kita belajar tafsir, kita baca dulu, fahamkan dulu secara asas terjemah dia. Bila masuk tafsir, kita akan jadi lebih mudah dan banyak yang kita tertanya-tanya akan terjawab insya-Allah ya. Okay. Cuma yang penting al-absar jamak taksir. Al-absar adalah jamak taksir kepada basar. Gitu ya. Jadi boya jamak taksir sekarang ni kenapa kita baca dia nasab? As-sam'a nasab kerana dia maf'ul bihi. As-sam'a nasab pasal maf'ul bihi. Al-absara nasab pasal maf'ul bihi juga ke ibu ya? Pasal dia maktuf. Dia bukan maf'ul bihi. Maf'ul bihi yang mula-mula tu. As-sam'a tu maf'ul bihi. Kemudian datang waw ataf. Maka selepas ni kita panggil maktuf. Okey. Maktuf ejanya macam mana eja maktuf? Mim, ain, ta, waw, fa. Maktuf. Okey. Maktuf. Selepas ni maktuf. Jadi al-absara selepas as-sam'a. Al-absara adalah maktuf. Ibu Maimunah, waalaikumsalam, tak apa ibu ya. Maktuf, dan sebelumnya iaitu as-sam'a adalah maktuf alaih. Maktuf alaih. Okey, sekarang ni ibu ya, al-absara dengan al-afidah pula. Al-afidah. Pertama sekali tengok ibu ya, al-afidah itu tengok kalimah al-afidah ni mufrad ke musanna ke jamak? Dia adalah jamak. Jamak. Mufradnya fuad. Ini je dia fuad je ya. Macam mana eja waw atas. Saya pun nak tulis waw atasnya hamzah tu macam mana? Saya dah lupa dah ni kot. Ada tak nampak hamzah tu? Ada. Sikit sangat keluar kalau letak tadi ni. Okey. Keluar tak view? Fa waw atasnya hamzah kan? Betul? Fuad. Tulisan saya sinonik je, tak nampak kat laptop ni. Tulisan Rumi besar, Jawi itu Arab kecil. Nampak tak? Fuad. Begitu ya. Fuad jamaknya afidah. Apa dia fuad? Fuad itu hatilah, hati kita ni. Bukan hati yang daging tu. Hatilah fuad ni untuk kita berfikir dan sebagainya lah ya. Apa terjemah fuad dalam terjemah ibu ayah? Fuad, tengok apa terjemah fuad. Afidah tu apa terjemah dia? Afidah. Apa terjemah afidah ibu ayah? Hati, bukan hati yang daging tu ya. Hati tu hati yang kita berfikir dengan hati tu ya. Okay. Saya confirmkan lagi. Takut saya silap. Sekejap ya, takut saya silap. Pasal saya faham selama ni yang saya faham fuad macam tu. Sekejap ya, saya confirmkan balik. Okey. Jadi boya al-fuad maksudnya hati dengan makna hati, bagus Ibu Maurus, hati dan akal. Hati dengan makna hati yang berfikir, bukan hati itu saja daging tu, hati yang berfikir begitu ya. Okey. Tak silap saya kalau hati itu saja kibedah tak silap saya. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi wal afidata, dengar tak? Kita dah tahu dia jamak. Dia jamak taksir, mufradnya fuad, jamaknya afidah, dia jamak taksir. Okey ibu ayah, sekarang ni al-afidata jadi maktuf pula kepada al-absara. Tadi al-absara jadi maktuf kepada as-sam'a. Sekarang ni al-absara jadi maktuf alaih pula kepada al-afidata. Al-afidata pula jadi maktuf. Nampak tak hubungannya ibu ayah? Saya ulang balik.
Tadi as-sam'a jadi ma'tuf alaih kepada al-absara. Al-absara jadi ma'tuf kepada sebelumnya as-sam'a. Tapi sekarang ni al-absara dengan selepasnya pula. Bila al-absara dengan selepasnya, al-absara pula jadi ma'tuf alaih, al-afidata jadi ma'tuf. Jadi ma'tuf alaih, ma'tuf dan ma'tuf alaih kena ikutlah. Ma'tuf kena ikut i'rab ma'tuf alaih. Sekarang ni tadi al-absara dia nasab. Pasal apa dia nasab? Dia nasab kerana dia ma'tuf kepada as-sam'a, pening boleh boya. Tak apa. Sekarang ni al-afidata pun kena ikut nasab juga kerana al-absara tadi nasab. Okey, tak apalah ibu ayah ya. Siapa faham, siapa yang belum faham? Siapa yang hampir faham? Tengok. Siapa yang faham, siapa belum faham, siapa yang hampir faham. Saya cas handphone. Kalau handphone saya pakai line handphone ni, kalau handphone ni mati, habiskan lagi sekejap ya. Bismillah. Okey. Hampir faham. Kebanyakannya hampir faham. Ada yang belum faham. Tak apa ibu ya. Siapa yang belum faham tak apa. Siapa yang hampir faham, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Okey. Ada tak yang dah faham? Okey. Kak Hana faham, alhamdulillah. Ibu Kulsum faham. Okey, ramai faham ni, masya-Allah. Tertinggal kejap, ramai faham rupanya. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Okey, siapa yang hampir faham, alhamdulillah. Siapa yang belum faham tak apa, ibu ya, istiqomah je. InsyaAllah nanti Allah bagi faham ya. InsyaAllah. Tahniah. Okey, ibu ya. Qalilan ma tashkurun. Okey. Okey. Qalilan ma ni kita tak bincang pasal dia agak tinggi. Ya, qalilan ma ni kita panggil dia jadi maf'ul mutlaq. Tapi itu perbahasan yang tinggi, saya tak bincang lah. Kita ambil yang asas je kan. Okay. Cuma kalau nampak tak ma tu, qalilan, kalau qalilan saja sedikit. Tapi kalau qalilan ma, tahu itu. Ini faham. Qalilan ma sangat sedikit. Ma tu memberi makna takkid untuk qalilan. Tapi saya tak nak bincang panjang-panjang. Itu kita bincang dalam tafsir boleh insya-Allah. Ni asas nahwu sorof kita tak bincang. Ini boyah ya insya-Allah. Nampak muka saya macam dah gelap sikit ya. Cahaya matahari dah ke sini. Mungkin tashkurun, tengok pula tashkurun ibu ya. Kalimah tashkurun. Okey, tashkurun daripada syakara yashkuru. Syakara yashkuru. Jadi ibu ya, macam mana ibu ya boleh tahu tashkurun itu sekali tengok kita tahu dia sulasi mujarrad. Okey, saya nak tanya ibu ya. Macam mana ibu ayah boleh tahu? Sekali tengok tahu itu sulasi mujarrad pada tashkurun. Fi'il mudhari' tashkurun. Dia mesti ada tanda yang menunjukkan sekali tengok itu memang sulasi mujarrad. Siapa nak jawab? Boleh komen ibu. Cuba. Tashkurun. Sekali tengok itu terus nampak sulasi mujarrad. Okay, tak apa nak saya jawab ya. Okay. Kerana ibu ayah sulasi mujarrad itu fi'il mudhari' mesti kalau ma'ruf tak ada sebarang tambahan betul okey, tapi kalau bukan sulasi mujarrad pun kalau memang tak ada tambahan dia tetap juga bukan sulasi mujarrad tak. Kalau dia tak ada tambahan tapi dia memang bukan sulasi mujarrad tetap bukan sulasi mujarrad. Ini kerana apa? Kerana fi'il mudhari'nya mula baris atas. Fi'il mudhari' sulasi mujarrad mesti mula baris atas. Okey, lepas tu dah mula baris atas baru tengok belakang. Belakang tak ada tambahan. Macam tu kan? Okey. Belakang tambah waw nun betul lah. Belakang tu tambah waw nun. Waw nun itu tambahan dalam rumus saja. Mula dengan baris atas, belakang tambah waw nun. Waw nun tu memang ada dalam rumus. Semua fi'il mudhari' ada waw nun. Maksudnya tak ada tambahan huruf-huruf lain. Okey, jelas ibu ayahnya. Jadi tashkurun itu adalah sulasi mujarrad. Kita tahu kita buang huruf ta kat depan huruf mudhara'ah.
Kemudian kita buang pula waw nun yang kita tahu waw tu adalah fa'il dia, nun tu tambahan di belakang. Maka tinggal shin kafra. Shin kafra adalah 3 huruf asal. Bermakna dia daripada syakara yashkuru. Okey, fa'ala yaf'ulu. Ibu ayah yang dirahmati Allah, tashkurun. Kotak ke berapa ibu ayah? Dalam rumus fi'il mudhari' tu kotak ke berapa? Dalam kotak 14 kotak tasrif fi'il mudhari' dia kotak ke berapa? Kotak ke 9. Betul, masya-Allah. Tashkurun ya. Senang sajalah ya. Senang saja insya-Allah. Terus ibu ayah boleh? Tashkurun ni rasa tak ada masalah. Kita tak nak bincang lanjut. Cuma sekejap. Tashkurun mana fa'ilnya? Fa'ilnya zahir ke mustatir? Ibu ayah? Tashkuruna fi'il. Fa'ilnya zahir ke mustatir dulu? Zahir ke mustatir? Zahir, betul. Fa'ilnya adalah zahir. Okay. Jadi mana fa'ilnya? Wow. Fa'ilnya zahir, iaitu huruf waw. Alhamdulillah, masya-Allah. Teruskan ibu ayah ya. Terus ayat 10 insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. صدق الله العظيم. وقالوا dah waw tu waw ataf lah ya. وقالوا waw tu waw ataf. Okay. Bukan waw ataf tu. Itu bukan waw ataf. Dia ada nama waw isti'naf. Itu waw isti'naf ya. Permulaan. Tapi kita tak belajar lagi waw isti'naf ni. Waw isti'naf ni waw permulaan, memulakan ayat baru. Okey, dia bukan waw ataf, saya silap ya. Waw isti'naf nama dia. Tapi kita tak belajar lagi, tak apalah, kita teruskan saja. Qalu fi'il madhi. Qalu fi'il madhi ibu ayah. Qalu fi'il madhi, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah zahir. Zahir apa? Mana fa'ilnya? Waw. Fa'ilnya zahir huruf waw ya. Qalu ini sahih ke mu'tal? Dia adalah mu'tal. Dia adalah mu'tal. Dan huruf ilahnya berada pada ain fi'il. Asalnya qawala. Maka ini adalah misal ke ajwaf ke naqis. Misal ke ajwaf ke naqis. Ajwaf, betul. Ajwaf ni maksudnya huruf illah berada di tengah-tengah. Kan? Fa'ala, qawala. Qala asalnya qawala. Okey, jadi huruf illah berada di tengah-tengah. Dia ajwaf ya. Okey, selesai qalu, fi'il madhi kotak ketiga lah ya. Aiza. Itu apa? Itu istifham, soalan. Hamzah istifham ya. Iza apa ni, kita panggil syarat lah, syarat. Tapi itu kita tak belajar lagi, biarkan dulu ya. Tengok yang kita asas dulu. Dalalna, okey boy. Dalalna. Pada dalalna ni fi'il madhi kan? Ni fi'il madhi. Jadi ibu ayah fi'il madhi dalalna, mana fa'ilnya? Mana fa'il pada dalalna? Fa'ilnya zahir kan? Mana fa'il pada dalalna? Nun alif. Itu fa'ilnya, nun alif. Kita panggil dhamir apa tu? Dhamir marfu' muttasil. Bila yang fa'ilnya macam ni kita panggil dhamir marfu' muttasil ya. Okey. Jadi apakah huruf asalnya ibu ayah? Huruf asalnya adalah dhad, lam, lam. Dhad, lam, lam. Ada tak gandaan huruf kat situ? Ada kan? Ada gandaan huruf kat situ. Maka kita panggil dia apa? Panggil dia fi'il jenis apa ni kita panggil kalau ada gandaan huruf? Panggil dia mudha'af. Mudha'af. Gandaan ya, mudha'af. Mim, dhad, ain, fa. Okey, mudha'af gitu. Ain tu sabdu. Mudha'af. Boleh boleh ya. Okey ibu ayah. Macam mana fi'il madhi dia? Asalnya dhad lam lam. Maka kotak pertamanya akan jadi sabdu.
Sejuk. Ada aircon. Dhalla. Jadi ibu ayah dhalla, lam sabdu dhalla. Asalnya dhalala, jadi dhalla. Okey. Dhalla maksudnya sesat lah. Tengok saya tasrifkan ni ibu ayah. Kotak pertama dhalla. Kotak kedua tambah alif. Jadi dhalla begitu. Kotak ketiga tambah waw alif. Fa'ilnya waw. Dhallu. Kotak keempat tambah ta mati. Fa'ilnya dhamir hiya mustatir. Dhallat. Dia seorang perempuan telah sesat. Dhallat. Mereka berdua perempuan telah sesat. Dhalla tambah ta alif. Dhallata. Dhallata. Mana fa'ilnya? Ta alif tu fa'il. Okey. Kemudian kotak ke-6. Ibu ayah ingat ni ibu ayah kalau mudha'af bermula kotak yang ke-6 bermula kotak yang ke-6 kita buka balik lam tu, buka balik huruf gandaan tu. Maka ibu ayah kotak ke-6 akan jadi macam mana? Cuba ibu tulis dalam Rumi. Kotak ke-6 akan jadi macam mana? Tadi dhalla, dhalla, dhallu, dhallat, dhallata. Kotak ke-6 akan jadi macam mana? Kita buka balik huruf gandaan tu. Betul Ibu Siti Jumarah. Dhalalna. Dhalalna begitu ya. Bukan di haji. Dha tu tetap beri atas. Okey. Suara tak clear. Boleh semua dengar tak suara saya? Clear tak suara saya? Kesangkut. Dengar ya. Okey, Ibu Salamah keluar masuk balik ya insya-Allah. Jadi dhalalna, dhalalna. Ibu ayah nanti siapa yang kalau suara saya tak clear je, ibu ayah keluar dulu, masuk balik. Kalau masih tak clear, keluar dulu, masuk balik. Kalau ketiga pun masih tak clear, baru ibu beritahu ya tak clear. Okey ibu ya. Okay, mungkin Ibu Salamah dah buat macam kita tadi. Okey insya-Allah. Jadi dhalalna adalah kotak yang ke-14. Tadi kotak 6 dhalalna, ni pendek. Dhalalna. Dhalalta, dhalaltuma, dhalaltum, dhalalti, dhalaltuma, dhalaltunna, dhalaltu, dhalalna. Nampak? Okey, terjemahan dia akan jadi macam mana? Adakah apabila kami telah hilang, sesat, bukan di sini terjemah hilang lah, hilang. Sesat maksudnya hilang lah kan? Hilang dalam tanah. Tapi tu tengok tafsir nanti ya insya-Allah. Fil ardi jar majrur. Fi huruf jar. Al-ardi majrur. Al-ardi isim mufrad bila dia majrur dengan kasrah. Okay, cuma tadi saya beritahu ibu ayah, jar majrur dia mesti ada tempat bergantung dia. Boleh tak tiba-tiba saya kata dalam tanah? Boleh tak tiba-tiba saya kata dalam tanah? Faham tak ibu ayah saya kata tiba-tiba dalam tanah? Tak faham kan? Jadi macam ayat ni juga, kalau kita tiba-tiba tengok dalam tanah tak faham lah. Nak cari kat mana nak kenakan, nak gantungkan ayat tu. Oh, dhalalna, kami telah hilang dalam tanah. Kami telah hancur dalam tanah. Macam tu. Boleh buayah ya. Okey. Inna la fi khalqin jadid. Okey. Ibu ayah tengok. Inna. Tu Hamzah. Hamzah istifham nama dia. Inna tu Hamzah istifham. Hamzah tu. Tu Hamzah istifham. Ibu ayah ya. Okey. Inna lafi khalqin jadid. Okey, boleh tengok sini ya. Inna fi khalqin jadid. Semalam kita belajar pasal inna dan akhawatnya. Jadi boleh inna dan akhawatnya. Apa tugas inna dan akhawatnya? Menasabkan isim dan merafa'kan khabarnya. Asalnya mubtada khabar. Tapi bila masuk inna, mubtada tu kita panggil isim inna. Kemudian khabar jadi khabar inna. Siapa yang tak faham dia kena dengar balik syarah semalam. Saya buat khas inna dan akhawatnya. Siapa yang tak belajar semalam, tiba-tiba hari ni tak faham, ibu ayah kena dengar balik semalam punya syarah inna dan akhawatnya. Lepas ni tak ada kelas, ada urusan di klinik. Dia nak cek kesihatan sikit. Jadi ibu ayah
ambil kesempatan untuk dengar balik inna dan akhwatnya siapa yang semalam tak ikuti pengajian ya. Jadi inna di sini ibu ya, inna ni inna adalah inna digabungkan dengan apa tu? Nahnu. Inna gabung dengan nahnu. Jadi ulang ibu ya tengok, inna sahaja adakah? Inna tu inna digabungkan dengan nahnu jadilah inna. Maka mana isim pada inna ibu ya? Mana isim pada inna? Na tu isim inna tu adalah dhamir na tu. Sebelum kita dah belajar kan, dhamir na tu isim kepada inna. Siapa tak faham kena tengok balik semalam punya syarah ya. Jadi ibu ya, isim inna mesti nasab. Maka na ni dhamir apa kita panggil? Dia dhamir kan? Dhamir apa kita panggil? Dia dhamir apa? Dhamir majrur ke, mansub ke, marfu' ke? Dia adalah dhamir mansub muttasil. Mansub lah pasal dia isim pada inna tu. Dia dhamir mansub muttasil. Mansub muttasil ibu ya. Jadi dhamir kepada, jadi isim kepada inna tadi. Mana khabarnya? Khabarnya lafi khalqin jadid. Lam tu lam takkid. Lam tu lam takkid asalnya macam ni. Asalnya inna fi khalqin jadid, sesungguhnya kami berada dalam kehidupan yang baru. Tetapi di sini tambah lam takkid. Okey, tambah lam takkid. Nanti kita terjemahnya kita tengok dalam tafsir nanti insya-Allah. Jadi buayah lafi, lam tu lam takkid, dia tidak membawa sebarang perubahan pada i'rab ya. Lam takkid perubahan pada makna saja, menegaskan ayat tetapi tidak ada perubahan pada i'rab. Jadi sekarang ni buayah fi khalqin jadid jam majrur kan? Jam majrur. Ibu ya, jam majrur ini jam majrur menjadi khabar kepada inna. Saya tak nak dalam-dalam, cukup tahu jar, huruf jar majrur khabar inna. Kan kita belajar semalam inna masih ada isim dan khabar ustaz. Isimnya na, mana khabarnya? Khabarnya jam majrur kan. Cukup tahu khabarnya jam majrur fi khalqin jadid itu khabar daripada inna. Okey, cukup tu. Ustaz kata jam majrur mesti ada muta'alliq, mana muta'alliqnya? Dalam masalah macam ni dia agak tinggi, saya tak bincang kat sinilah, tak sesuai. Belum masanya lagi. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi fi tu huruf jar, khalqin majrur kan? Khalqin majrur. Ibu ayah tengok pada terjemah khalqin jadid mesti ada yang. Kejadian yang baru. Cuba tengok, kejadian yang baru ada yang tak? Terjemah khalqin jadid ada tak yang? Sepatutnya mesti ada yang kerana dia terjemah sifat. Ada kan? Kenapa ada yang? Kerana yang baru. Kerana khalqin itu mausuf. Jadid itu sifat dia. Mausuf dan jadid itu menjadi sifat dia. Masya Allah, tabarakallah ya. Okey. Saya nak kata hari tu antara persamaan yang kena ada adalah sama-sama. Okey, kalau khalqin, kha lam qaf muzakkar, jadid pun muzakkar. Kalau muannas jadidah, khalqin jadid. Khalqin majrur, jadidin pun majrur. Batuk ni tadi saya makan tadi, dia ada kesan kat sini sikit. Okey, kemudian khalqin mufrad. Khalqin mufrad. Jadidin pun mufrad. Khalqin apa lagi? Okey. Khalqin mufrad, lepas tu dia muzakkar, lepas tu dia majrur, lepas tu apa satu lagi? Gua ya? Tak nampak pula saya. Nakirah. Terima kasih Ibu Faridah. Masya-Allah, tabarakallah. Dia nakirah. Bagus, masya-Allah. Khalqin nakirah, jadidin pun nakirah. Terima kasih Ibu Faridah. Alhamdulillah, masya-Allah, tabarakallah. Boleh buaya semua ya. Jadi di sini jadidin sifat kepada khalqin. Kadang-kadang kita tak nampak dia punya tu. Terima kasih Ibu Faridah ya, masya-Allah. Okey, teruskan. Bal hum bi liqa'i rabbihim kafirun. Okey, bal hum nombor 10 ayat 10 tadi. Bal ya. Okey.
Bal ni kita panggil huruf untuk memberi makna idhrab, tapi bal ni kita tak bincang lah, kita tak bincang bal. Hum, cuma bal ni kita masuk huruf aqaf ya ibu ya. Bal ni tak salah saya masuk huruf aqaf. Waw fa summa hatta ima am au bal la lakin. Saya belajar dulu 10 huruf aqaf. Bal termasuk salah satu lah. Tapi kita tak bincangkan sangat bal ni ya. Dia berat. Hum, okey ibu ya. Hum. Hum tu dhamir apa ibu ya? Hum tu dhamir apa? Ibu ya. Ingat ibu ya, selama-lama saya kata kalau kita jumpa dhamir huwa, huma, hum, ya, huma, hunna sampai habis, insya-Allah biasanya dia jadi mubtada. Bila mubtada dia mesti rafa'. Bila dia rafa' dhamir marfu' munfasil. Boleh ibu? Dhamir marfu' munfasil. Jelas? Okey. Kenapa dia marfu'? Pasal dia mubtada. Okey. Jadi bal tu aqaf, hum tu hum. Asal macam ni ibu ya. Asalnya macam ni. Hum kafiruna biliqaihim. Kalau ayat biasa, susunan Arab biasa, hum mereka, kafiruna kufur biliqai rabbihim, dengan bertemu Tuhan mereka. Jadi mereka itu kafiruna khabar, biliqai rabbihim seterusnya itu jar majrur. Tapi tak apalah ibu, saya rasa untuk hum biliqai rabbihim kafirun dia agak spesifik, besok kita bincang boleh besok. Kita bincang besok pagi boleh ibu ya, insya-Allah. Besok kita sambung ayat 11 insya-Allah. Sebelum tu ulang balik ayat 10 sikit ya, insya-Allah. Okey. Kalau tak nanti jadi kelang kabut. Kalau sekarang ni nak habiskan saya tak puas hati pasal lagi 2 minit. Lepas tu tak sempurna kita punya perbahasan nanti. Okey, setakat itu saja ibu ayah. InsyaAllah mudah-mudahan dapat pengetahuan baru dan dapat kita tambah kefahaman baru insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهر واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak ibu atas doa semua ya. Ramai-ramai subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.